أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertamanya kita masih lagi diberikan keizinan untuk masih lagi bernyawa. Ya, itu satu. Semalam petang tiba-tiba sahabat mesej, salah seorang sahabat saya duk pekan nazar. Allahumma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Petang semalam tiba-tiba katanya beberapa hari sebelum tu sakit jantung masuk, kemudian ada jangkitan sikit dan malamnya dah meninggal dunia. Sekejap ya. Sekejap ya, daripada sihat-sihat apa semua sahabat saya ni tiba-tiba je sakit jantung. Allah kurniakan dia sakit jantung, lepas tu ada complication, jangkitan dan sebagainya, meninggal. Allah ambil ya. Tapi bagi kami sahabat-sahabat tahu apabila doktor nak cabut bantuan pernafasan je, masuk dah hujung sangat dah ya, sekejap. Gitulah. Kita ni kadang-kadang tak cara dalam hidup kita sengih, melompat, berlari, sibuk dengan diri, keluarga, anak-anak, macam-macam lah, kebun, niaga. Kita tak sedar yang ada kalanya pagi besok kita tak bangun dah. Pagi kita baru suka-suka dengan anak isteri, salam-salam, peluk-peluk, ngaji semayang, malam abah dah tak ada. Kita jangan tak sedar bab tu. Jadi kita ni sentiasa ambil iktibar daripada kematian sahabat saya, yang kami pun terkejut. Jadi itu Allah nak suruh reminder lah tu. Banyak kalilah reminder bab kematian. Siapa yang duduk sebuah masjid, kadang-kadang seminggu berkali-kali kita semayang jenazah. Pula masjid saya, Masjid Abzain, Indah Kota 1 tu memang tempat pengurusan jenazah. Ramai orang yang berurus jenazah menggunakan fasiliti masjid tu. Jadi semayang jenazah semua lah. Kadang-kadang 2, maghrib tu kadang 2 jenazah. Tapi dah semayang semua ni, tak terasa pula sedihnya tu tengok mayat kat depan kita tu kita semayang jenazah. Lepas semayang jenazah habis dah dunia kita dah. Dah angkat masuk van habis dah. Ya. Jadi sekali-sekali kena ada peringatan jugalah buat diri kita dalam bentuk apa sekalipun. 1, syukur batu. 2, syukur kita masih diberikan masa untuk kita tadabbur sambungan ayat Al-Hajj. Keluar masjid tadi sahabat tanya, pagi ni surah apa? Saya tak tangkap lagi. Saya ingatkan nanya saya baca surah apa pagi tadi lepas subuh. Kat pejabat, sambung surah Al-Hajj. Baru lepas bab korban. Kawan kadang-kadang kawan tengok. Boleh lah. Jadi kita sambung. Dah habis dah bab korban. Semalam bab korban, ingat Ustaz semalam, fiqh bab korban ni panjang yang perlu kita betul-betul faham apabila tiba musim korban. Ingat, ada hadis, walaupun hadis ni marfu', walaupun hadis ni dikatakan tak berapa kuat pegangan dia. Kalau dhaif jiddan pun sekali hadis ni, masih boleh pakai di mana Sayyidina Umar mengatakan siapa tak berkorban, jangan semayang masjid aku. Lebih kurang macam itulah. Maksud, siapa yang tak berkorban maksud orang yang mampu. Korban ni bab mampu. Tengok pada kita ni duduk depan ni, mampu belaka. InsyaAllah mampu. Bujang macam mana pun, mampu berkorban. Kalau kita nak sesuatu barang kan, anak saya nak beli barang, kumpul duit. Daripada zaman matrik yang kumpul duit nak sulung kumpul, buat kerja, asal buat kerja kat rumahnya, ada lah buat kerja. Sebab apa? Nak sesuatu kan, pegang. Ni tasmik ni ada elang, boleh lah. 1 juzuk apa elang. Nak elang saja sebab nak pegang kan. Begitu juga kalau bab korban ni, kita kena ada dalam hati kita ni, tahun depan ni aku nak kena korban. Kalau siapa yang tak cukup duit lah, boleh je. Tengok kemampuan masing-masing kan. Dan dunia zaman sekarang ni, jangan kita lari pada prioriti ibadah kita. Korban tu satu bab. Satu lagi bab umrah contohnya. Ramai sahabat-sahabat melancong satu dunia.
Bujang-bujang pun kejap pergi Bali, kejap pergi Vietnam, kejap pergi apa, kadang-kadang tanya, korang ni tak nak umrah ke? Belum lagi boh. Belum lagi. Muda lagi ya. Mula lagi tak teringat lagi umrah, padahal jika mampu, ulama mengatakan wajib. Mampu tu, mampu kewangan, mampu masa. Banyaklah bab mampu ni. Syarah bab tu panjang lagi lah. Tapi bab korban, tak ada cerita mampu masa tu. Kewangan dia tu mampu. Wallahualam. Ingat ada satu hadis, semalam lupa nak baca hadis ni. Berkenaan dengan semua amal-amal ibadah tu, bila disyarahkan berkenaan dengan daging-daging, darah yang korban kita tidak mencapai kerajaan Allah, bukannya Allah nak kan tumpahnya darah, daging unta, daging al-hadiyu tu, binatang-binatang korban tu, tapi ketakwaan diri kita lah yang Allah cari. Kita tengok bagaimana sebuah hadis yang dicantumkan hadis sahih. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Ini Ustaz yang ada tasawuf syarah ni ya. Ustaz Razak dah syarah pada kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalakum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuh. Allah tak tengoklah rupa paras kita dan juga harta benda kita, akan tetapi dia memandang kepada hati dan amalan kita. Itulah kau mana pun ya. Allah tengok situ saja ya. Begitu juga hadis yang mensyarahkan bagaimana wanita ni, perempuan ni ada banyak kelemahan daripada lelaki. Dua penyaksian wanita baru sama dengan satu penyaksian lelaki. Apa lagi kelemahan wanita ni? Kelemahan wanita dia ada ketika dia tak boleh beribadah. Macam-macam lah. Nyata memang jelas ada banyak kelebihan lelaki daripada wanita. Tetapi ayat hadis sebegini yang mengesahkan bahawa itu semua tak kira. Lemah ke, apa ke, miskin ke, tak kira. Melainkan Allah tengok apa dalam hati dan amalan kita. Ketakwaan. Hadis ini satu dan hadis-hadis lain kalau kumpul memang jelas. Allah tengok ketakwaan kita dalam melaksanakan ibadah. Hadis ni Ibn Katsir bawa bab berkenaan korban tu. Tapi kita boleh aplikasikan kepada semua benda-benda lain juga. Wallahualam. Hari ini kita tengok sikit berkenaan dengan penerbit pun tak syarah panjang lah. Ada mulalah satu ayat dikatakan, ayat yang kita nak baca ni 39 tu merupakan ayat pertama yang diturunkan berkenaan dengan perang. Kena tanda-tanda lah. Dari sini dia tak tulis. Dalam syarah dia menyatakan, para sahabat bincang, ayat 39 tu ialah ayat pertama diturunkan dalam Quran ni, cerita bab perang. Banyak lagi lah ayat perang ni. Yang dikumpul-kumpulkan menjadi fik perang. Bagaimana ketika sejak dulu-dulu lagi orang Arab tak pegang bulan-bulan haram, tapi umat Islam mengisytiharkan boleh berperang pada bulan haram. Sebab apa? Sebab yang kita akan baca ni nanti. InsyaAllah. InsyaAllah ini 39 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير
فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. Terjemahan, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka itu, iaitu orang-orang yang diusir daripada kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Iaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan menyuruh membuat yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan jika mereka, yakni orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, iaitu kaum Nuh, Aid dan Samud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri jangka waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku seksa mereka. Betapa hebatnya seksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan kerana penduduknya yang dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunan, dan betapa banyak pula telaga yang telah ditinggalkan dan istana yang megah menjadi hancur. Tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati itu akal mereka dapat memahami, sehingga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Tafsir Jalalain. Alladzina immakkannahum fil ard. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan diberi pertolongan sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Kalimat penggalan ini menjadi jawab syarat dan syarat beserta jawabnya menjadi silah. Ungkapan penghubung daripada mausul, kata yang dihubungkan, kemudian diperkirakan adanya lafaz hum sebelumnya sebagai mubtada, subjek yang diterangkan. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Tafsir Ibnu Katsir, iaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan solat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Muhammad bahawa Uthman bin Affan berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kami. Kami diusir daripada negeri kami tanpa hak. Hanya saja kami sentiasa mengatakan Tuhan kita adalah Allah. Kerananya kami diberi kedudukan di bumi, maka kami menegakkan solat, menunaikan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maka ayat ini begitu dan maka ayat ini bagiku dan sahabat-sahabatku. Abul Aliyah berkata, maksud ayat ini ialah mereka sahabat-sahabat Nabi SAW. As-Sabah bin Sawadah Al-Kindi berkata, aku pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz berkhutbah. Beliau membacakan ayat ini, kemudian berkata, ingatlah,
Sesungguhnya ayat ini tidak hanya ditujukan kepada pemimpin sahaja, tetapi ditujukan kepada pemimpin dan pengikutnya. Mahukah aku beritahukan kamu yang mesti di hak mahukah aku beritahukan hak kamu yang mesti dipenuhi oleh pemimpin dan hak pemimpin yang mesti dipenuhi oleh kamu? Hak kamu yang mesti dipenuhi oleh pemimpin ialah dia mesti memperlakukan kamu sesuai dengan hak-hak Allah yang telah diberikan kepadamu dan mengembalikan hak sebahagian di antara kamu yang diambil oleh sebahagian yang lainnya, serta memberi bimbingan kepada jalan yang paling lurus sesuai dengan kemampuannya. Adapun kewajipan kamu terhadapnya ialah kamu mesti taat kepadanya dengan tidak berebut kepimpinannya, tidak benci terhadapnya dan tidak membangkang kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Atiyah Al-Aufi berkata, ayat ini sama makna dengan firman-Nya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahawa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia redai, dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi sesiapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ayat 55. Dan ayat dan kepada Allah lah kembali segala urusan sama makna dengan firman-Nya, wal aqibatu lil muttaqina, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Mengikut Zaid bin Aslam, maksudnya ialah di sisi Allah lah pahala bagi apa yang mereka kerjakan. Riyadus Salihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kamu seandainya ada sungai di depan pintu rumah seseorang daripada kamu, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kamu menganggap masih akan ada kotoran, yakni daki, yang ada padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu baginda bersabda, seperti itu pula dengan solat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran, antaranya yang pertama, keutamaan melaksanakan solat 5 waktu dan memeliharanya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kecil bagi orang yang melaksanakan solat 5 waktu secara sempurna dengan memerhatikan syarat, rukun dan adab solat. Mengenai dosa besar, maka hal itu dapat dihapuskan dengan taubat. Yang ketiga, penjelasan bagaimana Nabi memberikan petunjuk pengajaran dengan kaedah motivasi dan pengarahan melalui soal jawab, serta membuat perumpamaan untuk mendekatkan makna yang dimaksud dan memberikan dorongan kepada murid untuk taat dan beribadat. Hadis Nabawi. Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Abbas. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mahdi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mansur bin Sa'ad daripada Maimun bin Siyah. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sembahyang seperti solat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang Muslim. Dia memiliki perlindungan daripada Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kamu menderhakai Allah dalam perlindungannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis Qudsi. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat siang dan malaikat malam berkumpul ketika waktu solat subuh dan solat asar. Maka jika malaikat siang naik ke langit, Allah SWT bertanya, daripada mana kamu datang? Mereka menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu. Ketika kami datang, mereka solat, dan ketika kami kembali menghadapmu, mereka juga sedang solat. Dan jika malaikat malam naik ke langit, Allah SWT bertanya, daripada mana kamu? Mereka menjawab, kami datang daripada sisi hamba-hambamu. Ketika kami datang, mereka solat, dan ketika kami kembali menghadapmu, mereka juga sedang solat. Hadis riwayat Ahmad. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah.
ada beberapa perkara lah ya nak review balik. Pertama, bab solat tu tak apalah ya. Bab solat tu kita dah faham, dan kita yang pentingnya kita tingkatkan kualiti solat tu lah. Bab kualiti solat. Hadis-hadis berkenaan solat ni kita dah jumpa beberapa kali dah saya rasa lah ya. Hadis yang berkenaan dengan solat tu diibaratkan sebagai sungai yang mengalir depan rumah, kita mandi 5 kali. Tak bersih ke? Dah tak patutnya dah bersih lah. 5 kali sehari kita mandi kan bersih lah. Orang Melayu ni kuat mandi. Orang Melayu kuat mandi ya. Saya belajar dulu sahabat-sahabat tak adalah mandi macam orang Melayu ni ya. Orang Melayu kuat mandi. Ingat sahabat kita Allah yarham Mazlan suka mandi lama. Ke travel dengan dia paling mandi lama. Duduk bilik dia, abang mandi dulu lah, saya mandi lama. Banyak make up dalam bilik air arwahnya. Semoga Allah ampun dosa arwah. Banyak manfaat kawan dengan arwah ni. Jadi kita bab mandi itu ditafsirkan sebagai penyucian diri untuk solat, kita dah jumpa. Jadi bab solat ni untuk kita lah. InsyaAllah orang depan ni orang yang jaga solat lah. Tak adalah penekanan untuk jangan tinggal solat, melainkan anak-anak kita lah. Anak-anak kita ni jangan lepas, yang kecil-kecil ni ada solat. Biar apa ni melompat-lompat masuk dalam kain kita, bawa dia solat sama-sama kita. Subuh tu gerak bangun untuk solat. Sabtu, Ahad gerak bangun dek, bangun abang, main solat dengan Umi. Itu awal-awal aja. Jangan bangun pergi sekolah, bangun main solat. Bawa pergi masjid, bawa pergi surau walaupun dia tidur kat belakang surau. Ini saya belajar daripada abang-abang yang itu buat saya tengok, oh ya Allah, hebatnya abang-abang ni. Angkut anak-anak kecil tu, walaupun dalam pamper, baring kat belakang, suami isteri semayang juga Sabtu Ahad lah. Ni siapa abang-abang ni? Orang hebat-hebat, profesor UIA tu, doktor pakar ni. Sedang sibuk kehidupan dia, lelaki bini pun erik anak-anak di masjid. Ajar taat macam mana. Itu satu bab lah untuk kita lah. Untuk kita, bab anak-anak tak boleh kena tekan seumur, bahkan anak kalau dah besar pun kena lagi tanya. Semayang subuh kat mana, semayang tahajud tak hari ni kena tanya. Saya ingat lagi, saya ambil daripada Tuan Guru Nik Amar yang nama ni. Abang ke adik, Allah yarham Tuan Guru Nik Aziz. Dia syarah satu pondok kat Kelantan tu. Saya ingat lagi masa dia syarah tu, masa baru lepas tsunami Jepun. Baru lepas tsunami Jepun. Dia mensyarahkan bagaimana anak dia dah kahwin di Kuala Lumpur, dia kata anak dia perempuan. Subuh dia call lagi. Tak sanggup nak lepas. Walaupun orang tu dah lepas dah tanggungjawab, dah ada suami kan. Dia call lagi tanya. Macam mana hari ni solat ibadah macam tu. Gitulah. Dan anak saya pun gitu juga lah. Sebab tu no problem apa. Tu saya bimbang. Apa solat ya. Tapi kita ni kerja mak bapak kena tanya, kena apa. Kita ni bahagian solat ni, balik pada tadi lah. Bahagian solat ni ialah bahagian meningkatkan kualiti. Kualiti solat dan juga tambahan solat-solat sunat. Itu satu bab. Ya. Kemudian ayat 39 tadi, adalah ayat yang dikatakan pertama diturunkan bab pegang dengan bab jihad. Atas asbabnya tu asbabun nuzul. Sebab apa turun ayat ni? Dikatakan ketika kaum muslimin dihalau keluar daripada bumi Mekah, turun ayat itu. Atas asbab tu jugalah ulama berkata surah ni surah Madaniyah, bukan surah Makiyah. Turun dan cerita bab pegang ni. Wallahu a'lam, itu perbincangan. Ada ulama kata Makiyah naikkan 4 ayat je, Madaniyah. Itu tak apalah, itu ilmu sikit-sikit. Untuk kita bukan ahli Quran ni, orang yang mendalami bab bidang Al-Quran ni, tak apalah, kita dengar je lah. Tapi asbab turun 39 ialah ketika kafir musyrik halau dan keadaan terpaksa, orang Islam terpaksa keluar daripada bumi Mekah. Begitu. Juga keluar juga ayat-ayat lain ketika macam mana dalam perang Khandak tu. Ketika menggali Khandak pada bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan, susah-susah tu, ada syariat-syariat puan mula keluar bab perang. 39 kenaan kalau dizalimi. Islamnya begitu. Nah, ayat yang 40 tu kata Islam ni tak ajar zalim dalam perang. Kalau ajar, nescaya semua rumah-rumah biara, sinagog, kuil, tokong, semua dah roboh. Malaysia diperintah oleh Islam, roboh. Tak ada syiar orang lain Islam ni. Ada, Islam tak ajar begitu. Jadi fiqh perang dalam Islam tu fiqh khusus. Saya tak belajar detail. Tapi fiqh khusus bab perang. Dia bukan perang, bunuh, roboh. Dia ada fiqh khusus bab perang. Kalau minat nak baca bab tu. InsyaAllah. Semoga kita tak masuk bab perang ni lah.
Tapi perang ni salah satu elemen yang orientalis suka gunakan untuk mengatakan Islam tu tegak dengan perang di atas pedang. Zalimnya orang Islam ni, kembangkan Islam tu dengan cara perang. Jadi kita kena faham. Ada ayat Quran kata bila dalam keadaan perang kau pancunglah semua kepala kafir yang kau jumpa. Dalam keadaan perang. Bukan pergi bentong, ada pergi Cina pancung. Dah, tak ada. Zalim pula. Perang ni fiqh khusus. Fiqh khusus. Siapa yang berkawan dengan sahabat-sahabat yang bukan Islam ramai, kena belajar sikit-sikit bab ni. Kadang-kadang terkeluar tanya kan. Dia orang tanya. Bab tu. Bab ibadah sikit-sikit kena faham. Itu cerita bab perang. Kemudian ayat yang penting tu yang bab kata As-Sahbah bin Sawadah Al-Khindi tu, dia kata aku pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz berkhutbah mensyarahkan ayat 41. Asbab penerbit tulis title mendirikan solat sifat orang mulia tu, iaitu orang-orang jika kami berikan kedudukan di bumi. Kata Umar bin Abdul Aziz, ayat ini untuk pemimpin dan kita sekali. Dua-dua. Pemimpin kena berjuruh, kita pun kena berjuruh. Macam itulah. Ini tafsir ringkasan. Tafsir ringkasan orang kampung lah. Senang-senang. Ayat tu Umar bin Aziz kata dua-dua kena berjuruh. Bukan pemimpin kena berjuruh. Kita pun kena berjuruh. Bahkan dalam syarah-syarah lain, kalau umat tu tak berjuruh, dia akan dapat pemimpin tak berjuruh. Umat tu fasik, umat tu makan rasuah, umat tu tak kira halal haram, nescaya Allah kurniakan dia pemimpin yang sama macam ni. Ini zaman-zaman nak memilih kepimpinan ni kan. Kena cari pemimpin yang berjuruh lah. Kita pun kena berjuruh cubalah. Iaitu siapa? Jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan menyuruh membuat yang makruf dan mencegah daripada mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Gitulah cara dia. Jika diberikan kuasa. Sebelum dapat kuasa, kalau dia dapat kuasa dengan mungkar, tolaklah. Dia rasuah, dia bagi duit, apa-apa je lah. Nak buat kepimpinan kan. Jom disco, jom malam ni gelek, malam ni zikir barat, malam ni nyanyi, janji undi. Tak boleh, tolak lah. Senang je, mudah-mudah. Lain kita serah pada Allah. Jadi, part 1 tu untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ingat kita sebelum dah baca hadis, setiap kita ni adalah pemimpin, maka kita akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kita. Setiap kita. Amirul pun pemimpin. Baru masuk YP Land, macam mana jadi pemimpin? Ngayana apa boleh kena belasah? Tak, Amirul pun pemimpin pada yang di bawah Amirul. Ada adik, ada ahli keluarga, diri sendiri. Tu sahabat-sahabat, ada elemen kepimpinan tu. Masih lagi dipertanggungjawabkan. Walaupun bujang terang-tantang. Apatah lagi kita ni, yang senior, yang ada ahli keluarga, yang ada status bapa, status ibu, kakak dan sebagainya, pun sama. Akan dipertanggungjawabkan kepada kepimpinan kita sendiri. Wallahu a'lam. Dan akhir surah ni dan disambung dengan beberapa muka surat lagi, cerita Allah bagi reminder. Degil, tak ingat ke kaum-kaum yang aku dah musnahkan? Itu reminder. Banyak kali reminder bab ni kan. Jadi pengakhiran tu dia beritahu dan besok minggu depan lah insyaAllah dalam beberapa muka selepas ni ialah peringatan. Jangan bimbang, don't worry Muhammad. Musyrik ni kalau kau dia tak dengar cakap kau tak apa, sebab apa sebab gini. Aku dah janji dah. Yang dengar aku bagi ni, yang tak dengar aku balas dengan ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah dengan tertubuhnya kerajaan baru minggu depan kita akan baca 47 sampai 55 insya-Allah hari Isnin. Kok mana pun hari Isnin kerajaan barulah. Siapa mengintah tu wallahu a'lam insya-Allah. Wallahu a'lam dengan tajuk hati yang mati dan hati yang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.